Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah murid-murid, apa khabar semua? Okey, kita dah habis belajar bab 1. Untuk video yang ini, cikgu akan terangkan dan masuk bab baru iaitu bab 2. Okey, faktor dan gandaan. Apakah yang akan anda pelajari dalam faktor dan gandaan dalam bab ini? Okey. Yang pertama kita akan pelajari tentang faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar iaitu FSTB singkatannya, dan kita juga akan pelajari gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil GSTK dalam singkatannya. Okey. Baik. Okey, kita nak lihat 2.1 dulu. Apakah itu faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar? Baik, untuk video cikgu yang ini, cikgu akan terangkan hanya faktor, faktor perdana dulu. Okey? Video akan datang, pembelajaran akan datang, baru cikgu terangkan tentang faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Okey, hari ini kita fokus ni dulu. Faktor dan faktor perdana. Apakah itu faktor? Apakah pula faktor perdana? Faktor perdana. Okey, kita tengok apakah faktor. Mengenal pasti faktor suatu nombor. Baik, salin dan lengkapkan petak-petak yang berikut. Okey, kita tengok aktiviti ni . Dia kata 12 bahagi 1 berapa? 12 bahagi 1 kita akan dapat 12. 12 bahagi 4 kita akan dapat 3. 12 bahagi 2 kita akan dapat 6. 12 bahagi 6 kita akan dapat 2. 12 bahagi 3, 4. 12 bahagi 2, 1. Jadi di sini 12 boleh dibahagikan tepat dengan 1, 4, 2, 6, 3 dan juga 12. Okey, ni kita boleh bagikan 1, 4, 2, 6, 3, 12. Baik, apa kesimpulan yang boleh kita buat daripada aktiviti ini? Hasil daripada aktiviti penerokan ini didapati bahawa suatu nombor boleh dibahagi tepat dengan sebilangan nombor tertentu. Baik, 12 kita boleh bahagi tepat tanpa ada perpuluhan dengan nombor 1, 4, 2, 6, 3 dan 12. Jadi kat sini, misalnya 12 boleh dibahagi tepat dengan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Inilah atas tadi kan. Jadi, nombor 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 ini kita sebut sebagai faktor bagi 12. Okey. Faktor bagi 12. Okey, cikgu buat kat sini 12. Macam mana nak cari faktor bagi 12? Okey, kita mulakan dengan sifir 1. Mestilah 1 boleh darab dengan 12. Kemudian, lepas nombor 1, 2. Ada tak sifir 2? 12 boleh bagikan 2 kan? 12. 2 darab 6, 12. Lepas 2, 3. 3 darab berapa dapat 12? 3 darab 4. Okey. 5 ada tak? Tak ada. Lepas 3, 4 kan? 4 kita akan ulang semula kan? 4. Sini kan dah ulang semula. Jadi kita berhenti setakat itu saja. Sebab sama saja 3 darab 4, 12. 4 darab 3 pun 12. Jadi kat sini kita ambil saja nombor yang ini dalam bentuk U. Apa dia faktor 12? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sama tak macam ni? Sama 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nampak? Sama kan? Cuma yang ini tadi kita buat terbalik-terbalik, tunggang terbalik. Yang ni cikgu ajar cara tersusun. Okey? Tengok dalam bentuk U untuk cari faktor 12. Apakah itu faktor? Faktor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okey, tolong ingatkan apakah faktor? Faktor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okey, nombor bulat apa? Nombor 12 lah yang boleh dibahagikan dengan nombor itu. Apa sahaja nombor yang boleh kita bahagikan dengan nombor 12? Nombor-nombor itu kita panggilkan dia sebagai faktor. Okey.
Okey, sekarang kita teruskan dengan contoh 1. Tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. Okey, dia suruh cari faktor 36 ni. 36 ni dia suruh tentukan sama ada 12 ni faktor 36 atau bukan. Jadi senang je nak tentukan dia faktor atau bukan. 36 ni kita bahagikan dengan 12. Kalau kita dapat tepat nombor dia tanpa ada perpuluhan, maka ia adalah faktor bagi 36. 36 boleh bagi 12? Boleh, dapat 3. Jadi 12 ini ialah faktor bagi 36. Kenapa? 36. Okey, apa sifar yang boleh dapat 36 daripada 12? 12 darab 3. Kita akan dapat 36. Jadi 12 ini adalah faktor bagi 36. Soalan B, 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan? Okey, kita bahagikan. 30 bahagikan dengan 9. Kita akan dapat dalam bentuk tak tepat, tak boleh dibahagi tepat. 30 bahagi 9. Okey? 3 darab 9, 27. Nampak di sini kita ada baki kan? Baki 3 kat sini. Jadi tak boleh dibahagi tepat ni, tepat. Tidak boleh dibagi tepat sebab dia ada baki. Maka 9 bukan faktor bagi 30. Okey, bukan faktor bagi 30. Sebab apa? Kita buat 30. Ada ke sifar 30 ni? Okey. 9 darab berapa dapat 30? Ada? Tak ada kan? Jadi, tak boleh lah. Salah. Okey? Tak boleh. Jadi, dia bukan faktor. Okey? Senaraikan semua faktor bagi 18. Okey. Kalau soalan suruh senaraikan, cikgu ajar kamu macam ni. Okey, letak 18 sini. Okey, mula dengan sifar 1. 1 darab 18. Kalau pemilihan depan nombor 1, 2. 2 darab berapa dapat 18? 2 darab 9. 3 ada tak sifar 3 darab 18? Dapat 18? Ada. 3 darab 6. 4 ada tak? 4 tak ada, tak perlu tulis. 5, sifar 5 ada tak? Darab berapa dapat 18? Tiada. Lepas 5, 6. 6 darab 3, 18 kan? Kita akan ulang semula. 6 darab 3, 18. Lepas 6, 7. 7 tak ada. 9 pula. 9 darab 2. Kita akan ulang semula ni. Yang sebelah kanan ni. Jadi kita berhenti bila kita tahu lepas 3, 6 kan. 6 darab 3 sama je dengan 3 darab 6. Kita stop situ. Jadi kita senaraikan faktornya kat sini. Faktor 18 ialah 1. Senaraikan je lah ni. Okey? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Sama kan? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Okey? Sama je. Yang ni lagi senang guna Yang ni nak kena tulis ayat. Marker-marker ni tak perlu Buat macam gini je. Okey? Boleh tolong ingat sampai tingkatan 2 ni. Sampai akan datang, tingkatan akan datang kena ingat tentang faktor ni. Okey? Sekarang kita nak lihat apakah pula faktor perdana. Tadi kita dah lihat faktor. Okey, sekarang kita nak lihat faktor perdana. Ingat lagi tak apa itu nombor perdana? Nombor perdana, nombor yang boleh dibahagi tepat dengan dirinya. Apa nombor-nombor perdana? Nombor perdana. Ni waktu sekolah rendah dah belajar dah ni. Okey, cuba ulang kaji balik. Kita mesti letak mula dengan 2. 2 memang nombor perdana. Dia lah nombor yang istimewa. 2 adalah nombor perdana. Kemudian 3, 5, 7, 11. Okey, 13, 17. Okey, kenapa? Dia hanya boleh didarabkan dengan dirinya sendiri saja. 1 darab 3, 1 darab 5, 1 darab 7, 1 darab 11, 1 darab 13,
1 darab 17. Okey. Kenapa 4 bukan nombor perdana ni Lepas 2, 3, 4 6, 8, 9, 10, 12. Okey, ini cukup Okey, sekarang cikgu nak tanya, kenapa yang merah ni kita katakan dia bukan nombor perdana? Sebab apa? 4 ni 1 darab 4, 2 darab 2. Nampak? 6. 1 darab 6, 2 darab 3. 8. 1 darab 8, 2 darab 4. 9. 1 darab 9, 3 darab 3. 10. 1 darab 10, 2 darab 5. 12. 1 darab 12, 2 darab 6, 3 darab 4. Okey, tengok beza dia. Kalau nombor perdana, dia hanya boleh didarab dengan dirinya saja. Cuma yang istimewanya ni 1 darab 2. Bersamalah. 1 darab 2. Okey. Dia hanya boleh didarabkan dengan diri sendiri. Kenapa? 2 ni nombor ganjil, nombor genap yang istimewa. 2 ni, dia nombor genap. 2 kan, yang lain semua nombor ganjil. Dan nombor perdana. 2 ni nombor genap tapi dia juga nombor perdana. Okey, yang bawah ni bukan nombor perdana. Boleh didarab dengan selain nombor daripada dirinya sendiri. Okey, jadi kat sini kita balik semula dengan faktor perdana. Faktor bagi 18 tadi kita dah senaraikan. Faktor bagi 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Tadi ni 1 darab 2, 2 darab 9, 3 darab 6. Okey, ni faktor perdana, faktor tadi 1, 2, 3, 6, 9, 18 apa saya buat 2 pula, 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Antara faktor itu 2 dan 3 adalah nombor perdana. Tengok daripada nombor-nombor faktor ini, kita kena pasti 2 dan 3 ialah nombor perdana. 2, 3 nombor perdana. Nampak dalam senarai faktor ni? Sebab itulah kita panggil dia sebagai faktor perdana. Okey, dia merupakan faktor yang ada nombor perdana. Faktor perdana bagi 18. Itu je. Okey, kita tentukan dulu faktor. Kita cari antara faktor-faktor tu mana nombor perdana. Suatu nombor boleh diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana dengan keadaan nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Misalnya 18, 2 darab 3 darab 3 darab 3. Ni kita tahu kan nombor perdana tadi 2, 3 kan. Macam mana kita nak gunakan nombor 2 dan 3 ni supaya dapat 18? Macam ni lah, 2 darab 3 darab 3 akan dapat 18. Pemfaktoran perdana suatu nombor boleh dilakukan dengan pembahagian berulang dengan nombor perdana atau menggunakan kaedah pokok faktor. Baik, contoh soalan, contoh 3. Tentukan sama ada nombor berikut ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan. Okey, kita tengok dulu nombor-nombor ini. Nombor-nombor ini semua memang nombor perdana. Cuma sekarang ni kita nak tentukan adakah dia faktor bagi 84 ataupun tidak. Baik, nak tentukan faktor, cikgu dah ajar. Nak tentukan faktor, kita kena bahagikan. Sebab tu dia bahagikan ni. 84 bahagi 2, 42. Dapat nombor yang tepat. Tepat tak ada baki-baki. Maka 2 ialah faktor perdana bagi 84. Sebab 2 ni memang nombor perdana. Okey. 84 bagi 3. Boleh dapat jawapan tepat 28. Maka 3 ialah nombor perdana. Maka 3 ialah faktor perdana bagi 84. Baik, soalan ni C. 5 memang nombor perdana. Tapi bila kita bahagikan dengan 5, 84 bahagi 5, 16 bagi 4. Tidak dapat jawapan yang tepat. Dia ada baki Jadi bila tak tepat, maka bukan faktor perdana bagi
84. Gitu saja. Boleh? Senang kan nak tentukan faktor? Bahagikan saja. Ada baki bukan faktor. Tak ada baki itu faktor. Okey? Baik, seterusnya kita lihat contoh 4. Senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Okey, langkah pertama kita kena senaraikan semua faktor bagi 72. Langkah kedua, barulah kita kenal pasti nombor perdana. Okey? Langkah-langkahnya 1, 2. Baik, macam mana nak kenal pasti faktor perdana 72? Buatlah ni. 72 mula dengan sifir 1. 1 darab 72. 2 darab 36. 3 darab 24. 4 darab 18. Lepas tu 6 darab 12. 8 darab 9. Ini semua akan menghasilkan 72. Jadi semua ini adalah faktor bagi 72. Tapi soalannya tanya faktor perdana. Bulatkan mana nombor perdana? 2, 3. Mana lagi nombor perdana? Dah lah. Itu saja kan? Maka faktor perdana bagi 72 ialah 2 dan 3. Senang kan? Senaraikan faktor dulu. Ni semua faktor. Barulah bulatkan mana nombor perdana. Okey. Baik, contoh yang kelima. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, ni pemfaktoran perdana. Ni ada 3 kaedah kat sini. Yang pertama, pembahagian berulang. Yang kedua, pokok faktor. Okey, 3 pula ada 2 Ni 2 kaedah. Kaedah pertama, kaedah kedua ni memang kena tahu. Okey, sebab dalam peperiksaan pun dia akan bagi ni. Ni memang sangat popular soalan bentuk begini Dia bagi tempat kosong macam ni. Okey, cikgu ajar kamu macam mana nak selesaikan yang ini. Okey. Kaedah pembahagian berulang, kita bahagikan. Okey, tapi tepi ni kita kena letak nombor perdana. Okey, lakukan pembahagian berulang dengan nombor perdana paling kecil. Kita tahu kan nombor perdana mula dengan 2, 3, 5, 7, 11. Kita ambil yang paling kecil mula dengan 2, 3 daripada 2. Okey, bahagikan dengan 2. 60 sini buat 60 bahagi 2, 30. 30 bahagi berapa? Bahagi 2, 15. 15 boleh bagi 2? Tak boleh. Kita ambil nombor perdana kedua, 3. 15 bahagi 3, 5. Boleh bagi lagi dengan 3? Tak boleh dah. Kita bagi dengan 5 pula. Akhirnya 1. Bila 1 dah berhenti. Jadi kat sini, okey, 60 kita boleh dapat dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Jadi, mana nombor perdananya? Ni lah semua ni. 2, 2, 3, 5. Ini jawapan dia. Senang kan? Pembahagian berulang. Kalau sudah guna kaedah pokok faktor, macam mana boleh dapat ni? Okey, kita buat sini 60. Baik. 60. Sifir apa boleh dapat 60? 4 darabkan dengan 15. Okey. 4 ni, macam mana kita nak dapatkan sifir 4? Dengan menggunakan nombor perdana. 2 darab 2 dapat 4 untuk 15. 3 darab 5, 15. Sama jugalah yang ni. Maka 2 darab 2 darab 3 darab 5, 15. Okey. Yang ini pula ada juga kan. Kita boleh dapatkan 60. Apa sifir yang boleh dapat 60? 2 darab 30. Kita tambah lagi pokok dia, ranting-ranting dia. Okey. Yang ni okey, jap. Kita ambil nombor perdana. Macam mana boleh dapat 2? 2 darab 1, 2 lah.
Okey, untuk 30 ni kita boleh pecahkan kepada 2. Ni kalau tak nak tulis pun tak apa. 2 ni memang tentu-tentulah nombor perdana. Kat 30 ni, kita boleh pecahkan lagi 3 darab 10. 3 ni dah. 10 ni boleh pecahkan lagi kan? Sifir apa? 2 darab 5. Tak? Sama kan? 2, 3, 2, 5. 2, 2, 3, 5. Ini pokok faktor. Okey. Kalau soalan bagi, dia suruh letakkan tempat kosong ni, kamu kena tengok. Sini nombornya apa darab apa dapat sini 60. Kalau sini dah bagi 30, 60 bagi 30 dapatlah kini ni 2. Kalau sini kan 30, dia dah bagi 10, dia suruh cari nilai yang sini. 30 bagi 10, 3. Sebab apa? 3 darab 10, 30. Begitu. Ini soalan yang pokok faktor ni memang sangat popular. Dia suruh letak tempat kosong. Okey? Okey, itu saja untuk video cikgu yang ini. Cikgu hanya terangkan tentang faktor dan juga faktor sepunya dulu. Dan faktor perdana dulu. Okey, nanti cikgu akan terangkan tentang faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar pula. Okey, terima kasih semua. Kalau tak faham, ulang lagi video ni. Okey, bye. Assalamualaikum.